Perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi dalam membahaskan doa-doa yang telah diajar oleh Nabi SAW, dan kita sambung bacaan pada muka surat 792 kitab lama pada perenggan di tengah daripada Sayyidatina Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini. Seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi dalam membahaskan doa-doa yang telah diajar oleh Nabi SAW, dan kita sambung bacaan pada muka surat 792 kitab lama pada perenggan di tengah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda kepadanya. Kita ibu-ibu 641. 641. Satu lagi 792 kitab lama. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahawa Nabi SAW telah bersabda kepadanya, Quli Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala 'akibatahu rasyada atau kama qala an-nabi fil hadis. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahawa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, yakni kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi kata, katakanlah. Ini doa yang Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh macam kebaikan, baik yang ada sekarang atau yang akan datang, baik yang jelas diketahui atau yang tidak diketahui. Baik, yang pertama, Rasulullah SAW mengajar kepada Sayyidatina Aisyah dan sekaligus mengajar kepada kita semua antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW adalah untuk kita memohon kepada Allah seluruh kehidupan kita ini dengan kebaikan yang banyak. Maknanya kita minta Allah Ta'ala sentiasa melorongkan kepada kita kepelbagaian kebaikan. Sama ada kebaikan itu yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Kebaikan itu sekarang atau yang akan datang. Dia punya kunci utama dia adalah memohon kebaikan. Kebaikan yang mungkin kita tahu sekarang atau yang kita tak tahu. Macam Puan Hajah Salwa sebut tadi, saya pun dengar sekerat dia tadi pasal Ustaz Wadi tu kan. Dia, ialah hati memang sakit lah. Saya bila dengar berita tu semalam, hati saya memang pedih kan. Sakit sangat. Kan? Macam-macam hal kat Selangor ni. Tetapi, ialah kita pandang satu sudut lain tu, pasti ada hikmah, ada rahsia, ada kebaikan lain. Tapi ialah dari satu sudutnya orang Selangor lah rugi, masjid negeri pula tu kan. Jadi tak apalah, kita doa yang baik-baik lah. Baru start kuliah dah panas-panas ni, saya pun tak suka pula kan, sebab aircon sejuk. Jadi tak apalah, kita doa yang baik-baik sebab Rasulullah ajar pada kita minta kebaikan. Sebab kebaikan ni adalah jalan orang-orang beriman. Orang beriman ni dia apa cara, apa situasi sekalipun dia gemar melakukan kebaikan. Dan dia seronok mengajak pula orang-orang lain melakukan benda yang sama. Ini perangai orang beriman lah. Dia suka buat baik dan dia seronok kebaikan itu dikongsi bersama. Kan, dia ajak orang lain, disebar-sebarkan, dimanfaatkan oleh semua orang. Sebab kebaikan ni, ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia terlalu banyak. Walaupun kecil kadang-kadang, walaupun kecil, kalau itulah kebaikannya, dia tetap dipanggil kebaikan. Walaupun besar, kebaikan juga. Wa imma kecil sekalipun, tetap diistilahkan benda yang baik. Dan kebaikan itu kita tahu atau tidak tahu, yang penting kita minta supaya Allah hadirkan kebaikan itu berbanding kejahatan. Kan? Sebab bila kita minta doa baik-baik ni, dia ada satu benda yang kita kena hadap, iaitu cabaran. Kan? Dia panggil cabaran nak buat baik. Cabaran. Ibu-ibu aturkan jadual. Kan? Biro Muslimat, Jabatan Kuasa aturkan jadual kuliah. Jadual program itu, program ini, tadarus lah apa semua sekali. Mengatur pun dah satu hal.
kan, nak menyusun ustaz, mengejah begitu begini. Lepas tu pelaksanaan satu hal yang lain, dia ada cabaran dia tersendiri. Bagi pihak kami pula, asatizah ni pun dia ada cabaran dia juga, kan. Cabaran kita nak buat kuliah, cabaran nak buat live, cabaran ketika kuliah. Dia macam-macam cabaran dia. Kadang-kadang ada gangguan, kan. Sebab itu saya ada sebut baru ni, bagi kami lah, saya rasa semua penceramah boleh bersetuju. Kalau tak setuju pun kira orang setuju je lah, kan. Bagi kami ustaz-ustaz ni ada 2-3 benda yang jawatan kuasa kena jaga, kan, kena jagalah. Pertama, mikrofon. Itu je. Pertama, sound system tu, kan. Kalau yang macam ni punya A+ lah, kan. Tak, sungguh ni bukan nak bodek-bodek apa, tak ada. Ni cakap masjid ni. Sebab saya dah 25 tahun dah berkuliah, kan. Alhamdulillah lah, sedar tak sedar, walaupun umur masih muda lagi. Kan. Tapi rupanya dah 25 tahun dah, kan, daripada tahun 98. Jadi mikrofon ni penting. Dulu ada satu zaman awal-awal dulu, tahun awal 2000, kan, dia ada satu jenis mikrofon yang bila kita bercakap dia tangkap tekak. Ni, kan, dia sakit on the spot masa tu. Lagi ceramah lagi 10 minit, start 20 minit, dia makin melangkap, lama suara tak ada. Dulu dia ada mic yang jenis macam tu. Dulu. Sekarang ni dia dah tak ada dah lah, alhamdulillah, kan. Dah teknologi makin canggih. Jadi nombor 1 kena jaga mikrofon, kan. Mikrofon, sebab mic ini segala-gala lah. Kalau mic berdengung, sekejap kuat, sekejap slow, sekejap bunyi macam ada lipas, kan, itu memang mood memang habis lah, memang hilang semangat nak kuliah, kan. Nombor 2 air, air minum, kena ada, sebab kan lagi afdal fresh orange lah, kan. Jadi dia kalau air tak ada, yalah, kadang-kadang terlupa, kan. Tapi air tu tak adalah penting mana sangat, tapi perlu juga ada, kan. Kadang ada ustaz yang sakit tekak, terbatuk ke apa, tersedak, kan. Itu. Nombor 3 ni boleh jugalah parking, kan. 3 tu je jaga. Sampul tu tak apa, sagawati tak apa, kalau terlupa transfer je, tak ada masalah. Kan. Itu je. Jadi itu yang kami nampak lah sepanjang berkuliah ni, kan. 2-3 benda ni kena jaga. Lepas tu suasana, kan. Tapi macam sini tak apalah, tak ada budak-budak, kan. Kalau kuliah maghrib, kalau subuh tak apa, budak-budak tidur kuliah maghrib. Kalau ada budak ni kadang dia agak ganggu sikit kalau yang terlalu nakal, yang hyper sikit tu, tu kadang masalah agak. Saya dah banyak kali juga hadap benda tu, kan. Tapi yang lebih mendukacitakan lagi bila pemilik anak itu, kan, maknanya mak ayah dia, bapa dia sendirilah, kadang dia tak kisah, kan, tak peduli. Pada dia selagi meja ustaz tu tak terbalik, okey. Jadi itu yang masalah. Habis dia panjat, dia nak ambil telefon, air ustaz pun dia minum, macam-macam. Semua benda tu saya dah rasa, kan. Jadi ini cabaran buat baik, kan. Ini belum kita cerita cabaran Ramadan, lagi 2 minggu lagi ni. Dia ada gak cabaran spesifik dia besok. Sempena Ramadan dia ada cabaran khas dia, kan. Sebab Ramadan ni siang hari dia waktu yang paling sedap tidur. Itu cabaran besar dia, kan. Bila kita nak tadarus, baru bis saja dah menguap, kan. Belum bismillah lagi, millah tak masuk lagi, baru bis. Macam ikan paus mulut, kan. Mengantuk. Jadi banyaklah cabaran lah. Namun doa yang Nabi ajar ni, minta kita mohon pada Allah supaya Allah sentiasa hadirkan kebaikan itu dalam hidup kita. Itu saja. Sama ada kebaikan tu kecil ke besar ke, sekarang ke akan datang ke, cerita dia kita minta pada Allah supaya Allah datangkan kebaikan itu kepada kita. Baik, yang kedua, aku berlindung kepadamu dari segala macam kejahatan.
Baik yang ada sekarang atau yang akan datang, baik yang jelas aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Sama lah. Konsep dia sama. Keburukan pun atau kejahatan pun sama. Maknanya kita kena minta Allah Ta'ala jauhkan kita atau lindungi kita daripada sebarang perkara yang tidak elok atau yang tidak baik sekarang lagi akan datang. Sama ada kejahatan tu kita tahu atau mungkin kita tidak tahu. Jadi yang pasti kita minta pada Allah dan dalam masa yang sama kita mesti berusaha. Konsep dia kena seiring lah. Jangan doa-doa kan, doa je. Lepas tu ada orang bagi tiket Blackpink. Kita doa daripada kejahatan tapi orang bagi tiket. Ni kira rezeki kot Ustaz. Kata. Jangan kan. Jadi maknanya usaha mengelak tu kena ada. Kejahatan yang mungkin tak sengaja itu cerita lain. Ini kita cerita yang sengaja buat ni. Tak sengaja ni macam tertengok, terdengar kan, terambil ke apa benda tersilap. Kita habis kuliah nak cepat sarung je kasut kat luar, salah kasut kan, terambil. Dia sama pattern, sama brand, saiz je lain, jadi terambil kan, jadi tak sengaja. Jadi apa pun kejahatan ni kita elakkan, kan. Akhir zaman ni itulah banyak kita tengok orang lebih suka berebut, melakukan benda-benda yang tak elok berbanding yang baik. Jadi kita biarlah masuk kelompok-kelompok yang sedikit, yang mencintai kebaikan, yang menyukai kebajikan, yang suka majlis ilmu, daripada yang tak suka majlis ilmu. Kan? Sebab ada orang tak suka, sebab itu dia tak bagi, sebab itu dia halang, sebab itu dia macam-macam lah kan? Yang ruginya kita lah. Ustaz tu tak rugi apa pun sebenarnya. Tak kira lah ustaz mana, kalau dia halang dia kan, dia tak rugi apa. Dia boleh corner tempat lain, dia boleh pindah ke wilayah kan, tak ada apa. Jadi yang rugi orang kawasan itulah. Jadi sebab itulah kita minta supaya kejahatan-kejahatan ini, termasuklah kejahatan dari tangan manusia ataupun kejahatan binatang buas umpamanya, binatang bisa, atau kejahatan daripada jin, iblis dan syaitan. Semua benda-benda jahat ni kita minta Allah Ta'ala lindungkan kita sepanjang usia kita. Kemudian yang ketiga, dia tak ada nombor tu, saya sebut je. Aku memohon kepadamu syurga dan segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepadanya, sama ada dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Ini yang kita kena rebut kan. Kita doa juga pada Allah, minta Allah dekatkan kita dengan syurganya, sama ada jalan dekat itu melalui perkataan atau perbuatan. Dia dua tu je lah kan, sama ada perkataan atau perbuatan. Perkataan ni kita berzikir, kita berselawat, kita baca Quran, kita menyampaikan majlis ilmu, kita sebut benda yang baik-baik, kita ingatkan manusia dengan kebaikan, kita nasihat menasihati, ingat mengingati. Ini semua jalan nak pergi syurga dengan perkataan. Kalau perbuatan ni semualah ibadah-ibadah yang kita buat kan, segala macam lah. Jadi pastikan dua benda ni, yakni perbuatan dan perkataan itu kita rangkumkan sekali ke arah yang lebih baik. Sebab sama juga konsep dia macam kebaikan tadi. Jalan nak pergi syurga ni bukan mudah. Kan? Dia bukan petik jari masuk syurga, bukan. Tapi dia ada cabaran, dia ada liku, dia ada ujian. Sebab syurga Allah ini nikmat dan nilainya terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu berharga, dan bukan semua manusia dapat nikmat itu. Bila Nabi bersabda dalam sepotong hadis yang lain, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba.
Nabi kata tiap-tiap orang daripada umat aku pasti akan masuk ke dalam syurga Allah. Nabi kata tiap-tiap orang di kalangan umat aku pasti akan masuk ke dalam syurga Allah. Lega. Tapi hadis tu belum habis. Kecuali kata Nabi illa melainkan man aba, orang yang tak nak masuk. Mula-mula Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang enggan memasukinya, kecuali yang tak nak masuk. Jangan kata kita, sahabat Nabi pun pening, sahabat Nabi pun heran. Lalu mereka tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka tanya Nabi, siapa yang tak nak masuk tu? Kan. Dia tanya Rasulullah, siapa yang enggan masuk tu? Macam pelik lah. Syurga kot kan. Dia kata ada orang tak nak masuk. Sahabat tanya, siapa yang tak nak masuk? Lalu Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada perintah aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang melawan, yang asa, derhaka, yang engkar dengan segala perintah aku, maka kata Nabi, dialah yang enggan masuk syurga. Itu bahasa lembut yang Nabi guna. Enggan masuk syurga maksudnya dia pilih neraka. Itu saja. Sebab akhirat dua tu je kan, syurga atau neraka. Jadi berdasarkan hadis itu, Nabi kata siapa yang taat, dia akan masuk syurga. Jadi sebab itulah hari ini tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tugas kita adalah mendidik jiwa kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang sebaik mungkin. Macam saya sebut banyak kali, kita tahu diri kita siapa. Zaman-zaman jahiliah kita dulu, zaman degil-degil kita dulu, kita sedar kita siapa. Jadi sekarang ni kita nak baiki. Cara baiki macam ni lah. Datang kelas, datang kuliah, datang seminar, datang forum, dengar ceramah kan. Sebab kita nak meningkatkan kebaikan yang kita buat dan menaikkan darjat kita sebagai hamba Allah yang terbaik. Jadi kena ingat, syurga boleh dekat dengan cara perbuatan atau perkataan. Cuma perkataan tu susah juga kan. Nak jaga mulut, nak jaga tutur bicara, nak jaga percakapan. Kadang-kadang hati sakit. Jadi bila hati sakit ni dia terkeluar perkataan yang tidak-tidak, yang tak elok. Jadi benda-benda ni kita kena jagalah. Dan perbuatan ni banyaklah. Semua ibadah yang kita buat, insya-Allah kita niatkan betul-betul kerana Allah, maka Allah akan hadiahkan syurga pada kita, insya-Allah. Dan yang berikutnya, aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa juga yang boleh mendekatkan kepada neraka itu dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Jadi sama juga ibu-ibu sekalian, kita minta Allah selamatkan kita, jauhkan kita daripada bakaran api neraka. Sebab kita dah cerita dulu, neraka ni ialah azab. Azab dipanggil azab seksaan. Benda yang tak sedap lah. Yang telinga kita tak sedap nak dengar kalimah azab tu. Tapi itulah yang telah disediakan oleh Allah untuk yang Nabi sebut tadi, golongan yang durhaka. Siapa yang tak taat pada aku, kata Nabi, dialah enggan masuk syurga. Maknanya dia pilih jalan ke neraka. Jadi kita dah sebut dah banyak kali supaya kita ni adalah rasa, timbul sikit rasa kegerunan, rasa takut sikit dengan neraka ni kan. Neraka ni semua orang tahu dia panas. Kemudian api panas ni tu panas yang kita tak boleh nak tahan, panas yang menyeksa. Dan api neraka ni, dalam neraka itu sendiri adalah gelap gelita.
Ibu-ibu sekalian, neraka ni gelap, kena ingat tu. Dia bukan terang benderang, tak ada. Dia gelap gelita. Sebab api dia yang last kali dipanaskan tu bertukar menjadi hitam. Jadi bila hitam, gelap gelemat, kena seksa, panas lagi, gaungnya lagi, kala jengkingnya, macam-macam lah kan, seksaan yang menakutkan tu. Jadi secara logik pun kita tak daya nak tanggung benda tu. Jadi sebab itu Rasulullah ajar doa, minta Allah jarakkan kita dengan neraka ni, sama ada melalui perkataan atau perbuatan. Jadi sebab itu jangan buat benda yang Allah tak suka, kan? Jangan hina orang-orang baik, jangan hina para alim ulama. Lagi berat, hina ajaran agama Islam itu sendiri, kan? 4-5 hari ni bercakap isu mentega terbang ni tak habis, kan? Mungkin sebahagian besar dah tahu cerita filem mentega terbang ni, dan ada yang mungkin tak tahu, kan? Tapi sedih lah sangat. Saya tak boleh lah, hati memang panas lah kalau benda-benda macam ni. Bukan sebab apa, sebab pelaku tu yang buat filem orang Melayu Islam, yang berlakon-berlakon pun majoritinya orang Melayu Islam. Jadi saya tak tengok filem tu, tapi saya baca cerita dia, dan adalah sikit-sikit video-video pendek kawan-kawan hantar dalam TikTok apa semua. Jadi kita pun tengok, sebab kita nak tengok dekat mana yang sangkut cerita tu, kan? Jadi pertama sekali kejahatan itu timbul pada saya lah bila watak perempuan itu diletakkan nama Aisyah. Nampak jahat dia juga pada, kan? Punya banyak nama lain yang ada, Aisyah yang kau letak. Dan Aisyah ni, ibu sekalian, bila saya sebut Aisyah, kita mesti terbayang isteri Nabi. Kalau orang lelaki ni pun, bila saya sebut Aisyah, dia takkan terbayang bini dia, walaupun nama bini dia Aisyah. Kan? Dia takkan punya. Saya classmate sekolah ramai nama Aisyah, Nur Aisyah, Siti Aisyah, Aisyah, macam-macam Aisyah ada. Tapi dia sebut dalam cerita tu Aisyah, saya tak nampak kawan-kawan saya nampak isteri Nabi saja. Dia letakkan Aisyah tu dalam filem itu, hidup dia dalam dilema. Nampak? Dalam dilema, mengkaji agama itu, agama ini, Quran itu, kitab ini, kitab ini. Dan adalah, saya tengok sebenarnya banyak fahaman liberal yang dimasukkan ke dalam itu, kan? Liberal ni kadang-kadang dia letak tak kisah makan babi apa dah hal. Dalam cerita tu ada dialog pasal makan babi tu, ada dalam cerita tu. Kemudian yang lagi buruk ni, lagi jahat ni, bila last kali, kan, hujung ending dia tu, bila dia duduk di meja makan dengan anak perempuan dia, si ayah ni kata, it's up to you, terpulang pada awak. Kalau awak fikir ada agama lain yang lebih baik daripada Islam, silakan. Wording itu, kata ulama ni, ulama-ulama moden yang hidup sekarang ni cakap, perkataan seperti itu boleh membawa kepada murtad, boleh membawa kepada kerosakan akidah, rosaknya iman, sebab dia bercanggah dengan satu firman Allah, innad dina indallahil Islam. Bila Allah declare sesungguhnya agama yang paling benar, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, tiba-tiba dialog itu, kalau ada agama lebih baik daripada Islam, silakan. Kan dia ada kontra kat situ. Allah kata agama yang paling benar yang aku terima hanyalah Islam sahaja. Tiba-tiba dialog tu keluar macam tu, ada pilihan lain yang kononnya lebih baik. Jadi ulama kata kalimah macam tu boleh bawa kepada murtad. Dan kita kena faham, bagi non-Muslim kena faham, bukan kita hina agama dorang, bukan.
Ini cerita dia macam mana orang Islam sendiri tidak menghargai agama Islam dia sendiri. Kita diajar respect kepada penganut agama lain. Dan memang itu yang kita buat di Malaysia ni. Kan, tak pernah lagi kalau ada perayaan tertentu, bagi contoh agama Hindu ke, kita pergi letupkan batu kip. Tak ada. Elok aja. Diorang meraihkan cara dia lah kan. Kita bagi satu respect pada agama lain. Sebab Islam ni dia jaga semua agama. Islam ni dia menjaga semua agama. Agama tertinggi Islam, tapi di bawah Islam ni dia jaga semua pengikut. Sebab itu dalam perang kita tak boleh robohkan kuil. Kita tak boleh tembak bentuk rumah bangunan, rumah ibadah agama lain. Tak boleh sebenarnya. Katalah perang Palestin dengan Israel contoh kan. Tiba-tiba Israel tembak, ataupun kita orang Islam tembak gereja ke apa-apa, tak boleh sebenarnya. Dia perang ni kena tembak orang je. Itu yang susah tu sebenarnya. Tapi dah sehari ni pakai bom kan. Bom ni dia bukan memilih orang je. Apa yang dekat dengan dia semua hancur. Sedangkan pokok pun Islam tak bagi, rosakkan ladang musuh. Musuh tu ada ladang. Katalah ladang musangking. Contohlah kan. Dia tokey musangking. Kita tembak tokey je. Musangking tu jangan tembak. Kan? Itu kaedah perang. Jadi tiba-tiba apa yang berlaku dalam cerita tu macam tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab kalaulah anak muda tengok, kita yang orang mengaji pun goyang tu. Kita rasa, ini satu macam ni. Ada kawan-kawan tengok kan. Saya tak tengok lah. Saya memang malas nak tengok, sakit hati. Kan ada kawan-kawan tengok, dia tu ustaz. Awal-awal saya tengok pun dah takut. Awal-awal saya tengok dalam berapa minit pun saya dah rasa macam kan, dudak-dudak, rasa macam goyang. Takut tu. Sebab dia punya masuk tu halus. Jarum tu masuk halus. Walaupun pihak JAKIM, Menteri Agama dah buat kenyataan akan panggil. Jadi kita harap sehari dua ni settle. Dan minta pihak, tak itulah, tapi macam-macam dah. Menteri Komunikasi pun lepas tangan ke orang lain pula. Kan? Patutnya dia ambil lah juga tanggungjawab ni. Sebab itu melibatkan internet. Kan? Yang pihak lembaga penampil filem, mungkin saya tak tahulah skop dia macam mana. Adakah dia hanya menampil filem yang akan keluar di wayang atau TV saja? Internet tidak. Wallahualam. Banyak benda nak kena tengok kan. Jadi apa pun jahat lah. Pada saya jahat lah. Walaupun mungkin dia bagi alasan kita just nak buat perbandingan agama. Tak ada tuan. Tak payah perbandingan agama. Agama Islam paling terbaik. Nabi pun sebut dah dalam hadis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni kok mana pun duk atas kali. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi ingat, kita ulang balik, bukan kita hina agama lain, bukan. Kita hormat penganut agama lain dengan budaya cara hidup dia. Dan yang kita sedih ni pasal orang Islam yang hina agama dia sendiri. Benda yang, ingat benda yang penganut agama lain jangan buat. Jarang dengar orang Hindu hina Tok Sami ni. Orang Kristian hina padri ni. Walaupun dia tahu padri dia belakang pintu macam-macam kerja dia buat. Tapi dia tak pernah hina, dia hormat. Tapi apa ramai orang Islam hina ulama dia. Kan? Yang hina ustaz-ustaz, maki hamun hidup-hidup, tak ada reti nak hormat. Itu yang kadang-kadang kita sedih. Kan? Jadi, yalah, kita minta pihak berwajib yang ada kuasa sekarang ni. Yang nak ada kuasa tak boleh buat apa dah. Kami ni tukang cakap je. Kan? Seminggu ni, inilah kerja kami. Ustaz-ustaz lain semua benda yang sama. Kan? Menulis, bercakap, sampai dah tak larat dah, sampai dah pening. Tak tahu. Dah penat dah bercakap. Tu tak kira yang Blackpink Panther tu lagi. Geram tu. 70,000 kot pergi konsert tu. Kita 2 minggu lagi tau Ramadan. 2 minggu lagi nak Ramadan. Soalan saya adalah, di manakah sensitiviti pihak penganjur? Engkau buat konsert tu kat negara Islam lah kita panggil, kita ni.
Jadi majoriti kita pun ramai orang Islam. Jadi ini konsert kali kedua. Blackpink tu kali kedua. Kali pertama 2019 sebelum Covid. Jadi ini dia datang kali kedua. Ramadan lagi 15 hari. 2 minggu lebih sikit je. Jadi sensitivity tu mana? Banjir lagi kat Johor tu. Yang kita melak-lalak kat sini. Kan? Jadi tak ada rasa. Hati mati. Minta maaf saya sebut nak. Hati tu kadang-kadang dia tak ada rasa Ramadan ni satu bulan yang betul-betul bahagia. Kan? Kita ni punyalah pulun kan buat preparation, tadarus, dengan harapan yuran kurang, kan, punya semangat ni nak bagi ramai orang masuk. Preparation masjid, saya pergi satu surau malam tadi kuliah kan, bersepah surau tu. Saya kata apa hal pula ni, kena tsunami ke? Berlonggok sana, tirai terbalik belah sini kan, toncat. Rupanya nak mengemaskan surau. Semangat Ramadan. Tak apalah, itu yang kita nak. Sebab manusia ada setengah yang betul-betul menjiwai, merasakan mahalnya Ramadan tu kan. Berebut orang masuk penajaan, berbukanya, morenya dah penuh, buka pula tabung lain. Banyak tempat saya tengok dah. Tapi ada orang tak rasa apa. Dia pun tak tahu esok lusa ni 10 Syakban. Dia kata tak pernah dengar Ustaz Ahmad Nisfu tahulah. Kepala otak kau kan. Jadi dia tak ada sensitivity tu, tak ada ibu sekalian. Dia tak rasa mahalnya Ramadan. Sahabat Nabi dulu macam mana? Kan, sebulan 2 bulan Ramadan ni Allah, dia punya excited. Saidina Umar ni, kalau orang Kedah kata renyih sampai telinga. Dia senyum sampai ke telinga. Menjelang Ramadan sebulan 2, senyum je muka dia. Suka. Orang tanya kenapa engkau suka? Dia kata kekasih aku nak datang. Dahlah kekasih aku ni datang setahun sekali je. Lepas tu Umar tanya, apa perasaan kamu? Kekasih kamu datang setahun sekali. Setahun sekali. Hari tengok menyampah tak? Setahun sekali dia datang. Tak baik lah. Minta maaf. Tarik balik. Jadi setahun sekali dia datang. Maksud saya, dia punya feel dia tu mesti lebih lah. Dia punya sayang, dodak-dodak jantung tu mesti lebih kan. Sebab lama tak jumpa. Saya pergi haji 2 kali, 2 tinggal bini. Jangan buat main tu. 2 hari tinggal bini pun dah sakit kepala otak. 40 hari tinggal bini, mampu kan. Jadi masa balik tu dia punya feel dia tu lain macam tu. Macam baru kahwin kan. Jadi tadi ibu sekalian, bayang Saidina Umar kata Ramadan ni kekasih, benda yang aku sayang, dia datang setahun sekali pula tu. Tu aku tak sabar ni, excited kan. Macam kita lah, laki out session 3 hari, hari ketiga nak balik, kita buat itu, buat ini, prepare itu, prepare ni kan. Macam tu betul. Ini Ramadan lagi 2 minggu, tak tahu apa benda kan. Syarat puasa pun tak tengok lagi, niat puasa pun tengah langgang. Inilah masa nak prepare kan. Tarawih dia kita nak tengok balik selak, ni selawat masa bila nak baca, doa dia macam mana kan. Rukun, sah, batal, makruh, sunat puasa semua, inilah masa nak semak. Bukan besok istihar puasa, hari ni baru kelang kabut selak buku, kan. 2-3 bulan Allah bagi. Rejab tu sendiri dah signal kepada Ramadan. Sebab dalam kepala otak kita apa? Rejab, Syakban, Ramadan. Tapi betul lah ibu-ibu sekalian, Nabi kata Syakban ni bulan ni orang paling banyak lalai, betul kan? Orang banyak leka, banyak buat benda bukan-bukan bulan Syakban. Jadi sebab itulah kita ni kena hormat sikit Ramadan. Pasal dia satu-satunya bulan yang namanya terpahat dalam Quran. Bulan Islam daripada Muharram sampai Zulhijjah. Bulan 1 Muharram, bulan Zulhijjah 12. Ramadan bulan 9. Bulan ke-9 ni dia seorang je nama dia Allah letak dalam Quran. Bulan lain tak ada tau. Ibu-ibu baca Quran 30 juz tadarus tu besok, cuba cari Syawal ada tak? Ada. Ayat raya ada. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu membesarkan Allah pada hari raya kamu. Ada ayat raya. Tapi Syawal Allah tak sebut. Isra' Merah ada tak? Ada. Surah Isra' lagi. Rejab tak ada.
Ayat Nabi lahir ada? Ada. Rabiul Awal tak sebut. Ayat hijrah ada. Tapi Muharram tak ada sebut. Contoh dia gitu kan. Tapi bila mari dengan Ramadan, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah mention tu seketul, sebiji. Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Itu yang Sayyidina Umar, Ramadan datang dia seronok, Ramadan pergi dia menangis. Kita terbalik. Ramadan datang menggelisah. Tengok tarikh, Allah Ustaz, 2 minggu tak boleh makan, Ustaz. Lagi 2 minggu je ni nak boleh makan pun. Kau dah kenapa bang? Yang tak boleh makan siang saja. Masa maghrib tu mengalah hantu raya tau, masa buka tu. Kau tak boleh makan siang pun dah kelang kabut. Malam boleh je makan, bukan puasa 24 jam tak boleh makan. Kita Ramadan datang sedih, Ramadan nak pergi, happy bukan main kan, nak raya. Terbalik kita ni, bukan tak boleh gembira hari raya, memang hari bergembira, hari kemenangan kan Nabi kata, hari kemenangan. Tapi tengoklah macam mana sahabat buat. Ini langsung tak ada rasa apa, kan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya kita kena doa juga, minta pada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka, sama ada ucapan atau perbuatan. InsyaAllah. Baik, seterusnya dalam doa tadi Nabi sebut, aku mohon kepadamu kebaikan yang dimohon oleh hamba dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan yang dimohon perlindungannya oleh hamba dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita kena doa ni, ini kira dah habis tak tahu apa nak minta dah ni. Kan, kita minta ya Allah, apa saja kebaikan yang kau bagi pada Nabi, kau bagilah pada aku ya Allah, dan apa saja keburukan, kejahatan yang kau lindungkan Nabimu daripadanya, maka kau lindungkanlah aku juga ya Allah. Walaupun kita tahu level kita dengan Nabi ni langit bumi lah kan, dari segala sudut, tetapi tidak salah untuk kita berdoa, sebab doa itu Rasulullah yang ajar kita. Directnya Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah, tapi umumnya Rasulullah nak ajar pada kita kan. Minta apa juga kebaikan yang Rasulullah pernah minta, kita minta. Apa juga kejahatan yang Nabi minta lindung daripada Allah supaya dijauhkan, maka kita minta juga benda itu supaya dijauhkan kan. Sebab hidup kita berlega antara dua benda saja, baik atau buruk kan, sihat atau sakit, syurga, neraka, dosa, pahala. Itu je. Dia pusing-pusing, berlega-berlega, pusing-pusing, dua tu je. Jadi pilihan tu memang di tangan kita lah. Allah Ta'ala dia dah siapkan dia punya platform, dia punya jalan, dia punya signboard. Allah dah siapkan, wa inna haza sirati mustaqima fattabi'u. Allah kata, dan sesungguhnya inilah jalan aku, jalan Islam, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutlah jalan ini. Allah dah tunjuk ini jalan dia, syurga, ini jalan neraka. Allah kata ikutlah, pilihlah kan. Pilihan tu pada kita. Sebab ulama kata hidup kita terpaksa memilih, daripada bangun pagi sampai tidur malam, kerja memilih saja. Itu tak masuk ketika pilihan raya. Itu wajib memilih itu. Jadi bangun pagi tadi sudah ada pilihan, kita nak mandi ke tak nak mandi. Pilihan tu ada. Lepas mandi nak kena pilih baju apa kan. Lepas tu kalau kita tak puasa sunat hari ni, breakfast kita nak pilih apa, kuih ke nasi lemak ke bihun ke apa kan, pilih. Lepas tu datang kuliah pagi ni, pilih tempat duduk, walaupun dah booking semua tempat masing-masing kan. Tempat sendiri tak apalah, eloklah duduk situ, jangan ubah kan. Senang Ustaz nak tengok siapa yang tak datang. Dah tahu dah dia duduk situ kan. Tengok ujung tu kosong, tahu dah makcik ni tak ada ini kan. Jadi
kena pilih juga kan. Kita nak sarung kasut apa, kasut banyak orang perempuan kan. Orang lelaki senang 1-2 kasut je. Orang perempuan kasut dia macam-macam jenis. Jadi hidup ni kena pilih, syurga ke neraka. Namun kena ingat satu kaedah. Dia ada satu kaedah lagi. Kaedah lah satu lagi pula, dia ajar pada kita, bila ada pilihan, kita kena pilih yang terbaik. Kita kena pilih yang bermanfaat. Kita kena pilih yang memberi kebaikan. Contoh, ada pilihan nak jadi orang kaya ke orang miskin. Jadi pilihlah jadi orang kaya, macam tu kan. Ataupun nak jadi orang sihat ke orang sakit. Pilih yang sihat, jaga makan. Betul, jaga makan kan. Doktor pesan jaga makan. Kalau jaga je makan, sakit. Kan? Jaga je makan. Sebab tu Rasulullah dia makan sikit je. Ibu-ibu lambat tangkap, kan? Betul lah saya cakap. Kalau nak sihat, jaga makan. Kalau nak sakit, jaga je makan. Betul lah tu. Lambat. Ibu-ibu ni lambat tangkap. Rem dah makin slow 4 kali ni. Kan? Jadi, ibu sekalian, Rasulullah dulu, dia makan sikit, kita sikit-sikit makan. Kan? Jauh pada Nabi kita ni. Jadi banyak pilihan kan. Bila ada pilihan ni, ada orang pandai ke orang bodoh. Jangan pilih saya tak apa lah, orang bodoh tak apa, okey je. Jangan. Bila ada 2 pilihan, kena pilih yang the best, yang terbaik, yang paling bermanfaat, yang paling okey. Jangan pilih tak apa miskin pun okey Ustaz. Dalam syurga pun Nabi kata ramai orang miskin. Kan? Saya keluar dalil tu. Jadi agak-agak sikit. Pilih yang terbaik. Kan? Syurga neraka. Jangan pilih neraka. Pilih syurga. Macam tu kan. Dosa atau pahala? Pilih pahala. Kaedah dia gitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu Nabi ajar kita, kalau dah apa juga doa yang kita dah minta, pastikan minta juga apa yang Rasul minta, kita minta. Kan? Tapi Nabi tak detailkan situ. Cuma Nabi bagi umum. Minta, ya Allah, apa yang kebaikan kau dah bagi pada Rasulmu, bagi kepada aku. Apa kejahatan kau dah lindungkan pada Rasulmu, kau lindungkanlah aku. Macam tu. Baik, kemudian yang hujung tu disebut, aku mohon kepadamu apa yang engkau putuskan kepadaku tentang sesuatu, engkau jadikan berakibat baik. Maksud dia, kesimpulan hujung doa tu, kita minta berdasarkan apa yang Rasulullah ajar. Maknanya apa sekalipun kita harapkan segala keputusan yang Allah beri pada kita itu adalah yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Dan yakinlah ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang Allah telah aturkan pada kita sebenarnya itulah yang paling terbaik. Percayalah. Kan? Percayalah. Bukan suruh percaya cakap saya. Ini Rasulullah yang sebut. Nabi yang bagi tahu kan. Apa saja aturan Allah untuk kita, itu semua yang terbaik. Katalah dalam perjalanan tadi jadi sesuatu kat kita. Aksiden kecil ke apa kan. Ataupun terbabas ke apa-apa je lah. Dia mesti ada yang terbaik Allah nak bagi. Dia takkan jadi benda tu ma khalaqta haza batila. Tak ada yang sia-sia Allah buat. Wa imma, kata ulama, sekecil kuman bakteria pun ada kebaikan untuk manusia. Ada hikmah Allah buat semua benda-benda tu. Jadi sebab itu, biar kita faham, biar kita reti, biar kita tahu, yang kita ni hanya menompang ihsan Allah, menompang rahmat dan kasih sayang dia. Kita ni menompang kemurahan hati dia, kalau boleh guna murah hati itulah kan. Kita ni menompang kasih sayang dia, rahmat dia, keampunan dia, kurniaan dia. Kita tompang anugerah dia. Jadi bila kita faham konsep menompang, itu akan menjadikan kita hambanya yang bersyukur, hambanya yang reti untuk berterima kasih, yang tahu menghargai walau sekecil nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Hargailah dan jadilah hamba yang bersyukur. Sebab kita ni bukannya tahu semua benda, kan?
Tuan-tuan tanya ustaz-ustaz pun, dia bukan boleh jawab semua soalan. Mana yang kita tahu, kita jawab. Tak tahu, kita refer ke macam mana kan. Tanya dulu. Sebab kita bukan pandai semua. Ibu-ibu mungkin ada kepakaran pandai masak gulai ikan. Specialist. Kan? Kalau sebut gulai ikannya, ni puan ni, dia pakar. Ada satu lagi ibu, dia pakar telur dadah. Telur dadah dia memang sedap. Dia masak lah kot mana sambil pejam mata pun jadi. Dia pakar yang tu. Contoh. Kan? Jadi ada orang dia pakar menghias rumah. Dekor kan. Dia ubah ni, lepas sebulan dia ubah, lepas sebulan. Tu kerja perempuan lah. Kan? Lepas sebulannya dia tengok pening, dia ubah meja ni. Yang laki dah pening, tak tahu masa tu meja sekejap di sini beralih kan. Itu kena redha lah nak buat macam mana. Jadi semua ada kepakaran dia. Tak sama ibu-ibu sekalian. Semua ustaz yang duduk atas kursi meja depan ni, ibu-ibu je tahu kelebihan ustaz ni apa, kekurangan ustaz ni apa. So ibu-ibu yang kenal semua. So ustaz, saya tak kenal. Saya kenal nama ustaz tu, kita kawan gitu-gitu je kan. Tapi ibu-ibu yang tengok cara ustaz tu mengajar, olahan dia, dalil dia, gaya dia, bahasa dia, cara je kan. Semua takkan sama. Kelebihan tu lain-lain. Jadi disebabkan kepakaran tu, saya ada cerita itu hari dalam kuliah. Kita orang KL lah kan, Selangor KL, orang KL. Saya sebut itu hari bila saya balik kampung Langkawi kan. Jadi saya suka mancing, saya kata. Jadi kita ni bukan kira bulan penuh, bulan separuh, berapa hari bulan Islam, saya bukan peduli semua tu kan. Saya kira balik je saya nak mancing. Tapi bila kita jumpa nelayan-nelayan kampung tu, dorang ni ada ilmu yang kita tak ada. Ilmu laut, ilmu tengok bulan, ilmu tengok ujung laut. Lepas subuh kan, kita jumpa dia, pakcik, dia kata ustaz bila balik? Kata kemarin sampai. Tu macam mana apa? Mancing lah. No. Saya kata nak pergi mancing ni, petang lagi boleh? Dia pun keluar masjid tengok ujung-ujung laut tu kan. Dia kata tak boleh ustaz, kalau gaya macam ni petang ni cuaca tak apa cantik, silap ribut. Ilmu tu kita tak ada. Kita tengok okey lah, kira okey je pasal nak mancing. Memang okey je lah kan. Tapi dah kita kata kalau turun boleh ustaz, tapi penat je kan. Yalah esok saya nak balik dah. Tak apa ustaz. Dia pun serba salah kan, meraih pergi. Pergi tak jadi apa, baru 15 minit bot jalan kau tercungap-cungap. Tengok depan dah gelap gelembab bergulung kan. Dah kali pergi tepi pulau mana betul singgah, berlindung situ makan nasi lemak. Itu jawapan. Ikan mana apa pun mana. Dah pasal degil. Ilmu tu kita tak ada. So kita kena respect. Saya pernah tengok ibu-ibu bila kita pergi tengah laut sikit, dia dah jatuhkan sauh tu kan. Dia ada sauh belakang bot tu. Lepas tu dia ambil satu tali macam tali kasar sikit. Saya pun tengok apa orang tua ni nak buat Dia jatuhkan dalam air tu, dia pegang ujung panjang ni, lepas tu dia lepaskan dalam air laut. Lepas tu dia tengok tali tu. Saya kata kenapa ni? Saya pun diam tanya, pakcik buat apa? Dia kata ustaz, saya nak tengok air. Kalau macam ni ustaz, atas tenang, bawah laju. Pulak dah. Habis macam mana? Ustaz kena pakai batu pemberat tu, berat sikit sebab bawah laju ustaz. Dia tak perlu menyelam ke dalam. Dia je ambil tali letak juntai gitu, dia tengok je tali tu. Kita tengok sampai maghrib tak jadi apa. Pasal ilmu tu kita tak ada. Dah, ilmu tu kita tak ada. Kau tengok je lah sampai ke sudah tali tu reput situ kan. Ilmu tak ada. Nampak? Banyak benda kita tak tahu ibu-ibu sekalian. Saya kuliah subuh Ahad baru ni, bukan baru ni, minggu lepas kan, ada seorang kita lepas kuliah jam masak lemak kan, makan tapi pagi tu mi kari, pagi buta mi kari kan. Jadi dah nak habis nak bangkit ni, mari pula seorang jemaah, ustaz duduk sembang lu, saya nak racun ustaz ni. Kata, sudah. Saya kata nak racun apa pula ustaz? Tadi ya sangat cerita minat sangat mancing kan. Kata minat jugalah, tapi tak adalah tahu semua. Saya kata sikit-sikit. Dia bawa keluar telefon ni, saya intai je kan, penuh ramai ikan ni. Sudah. Saya kata dia ni kaki mancing. Lepas tu dia tunjuk, ustaz tahu ikan apa ni? Dia tunjuk satu gambar, dia tunjuk. Saya tengok ikan tu warna merah.
Ikan merah bang. Dia kata ustaz ni tak kena barang ni, kata kan. Ustaz ni belum tegar lagi. Ya, saya bukan tegar sangat. Saya kata saya minat saja. Tak adalah peminat macam teruk-teruk sangat, tak adalah kan. Saya minat begitulah. Dia tunjuk ikan besar-besar you sekalian. Kan, sembang, rupanya dia kata, ustaz, saya bukan mancing ustaz. Saya selam tembak ikan. Dia ada lesen pistol sekali kan. Tembak ikan ni, yang ini lagi best ustaz. Saya dengar menyelam tu saya dah seram dah kan. Jadi dia kata, saya ustaz, saya tengok ikan ni besar-besar ikan ni. Sebab dia kata, ustaz, dia kaedah laut ni macam ni ustaz, lagi dalam ikan lagi besar. Dia kaedah dia gitu. Kalau laut tu cetek, ikan dia tak adalah besar-besar sangat kan, kecil-kecil, sedang-sedang. Adalah 7-8 kilo, 10 kilo. Kalau ke bawah lagi ustaz, 30 kilo, 40 kilo, besar-besar ikan ni. Allah buat gitu sistem kan. Saya tanya dia, abang menyelam dengan scuba semua tu berapa jauh ke bawah? Paling jauh saya pergi 100 meter kan. Jauh, memang jauh ke dalam. Sampai gelap dah tak nampak apa ustaz, atas tu dah tak nampak kan, gelap. Jadi dia kata, ustaz kena try. Dia suruh aku try pula. Saya kata, lepas ni kuliah ke mana ni kan. Sebab apa? Dia kata, ustaz, dia punya nikmat tak sama ustaz. Saya kata, bang, saya memang minat mancing je bang, tembak ikan ni saya tak erti. Tak apa ustaz, dia macam ni, ustaz mancing duduk atas bot, okey, ustaz baling umpan, ustaz pegang. Yang bergerak bila ikan tu makan, yang bergerak tangan ustaz je. Sambil ustaz tunggu ikan makan, ustaz pun makan kacang. Dia cakap tu. Lepas tu bila ikan makan, tangan ustaz bergerak, ustaz pun rasa feel kan. Menembak ikan lain ustaz, bukan tangan ustaz bergerak, ustaz tu ikan tu bawa lagi. Dah lagi seram aku nak masuk ibu-ibu sekalian. Kita ni ikan tu bawa lagi. Kalau ikan tu ikan besar, ialah dah kita masuk dalam air, ikan tu dia kuat dalam air, kita kuat atas darat. Bila kita masuk dalam air, kita lemah. Jadi dia kata, ustaz, kita pegang penembak tu, tali tu ada kat kita kan. Jadi bila kena kat ikan tu, dia mengelumpur lari tu ustaz, dengan kita dia bawa. Itu lagi nikmat ustaz, dia kata. Saya dengar tu dah seram ustaz. Saya kata, betul ke berada ni kan. Rupanya dia dah 35 tahun experience dia dalam menembak ikan. Dia siap bagi nombor telefon, ustaz ambil nombor ni, ustaz pergi training dulu, masuk dalam kolam. Betul-betul dia suruh saya buat kan? Saya ambil je lah nombor tu, tapi saya tak WhatsApp apa pun lagi, seram pula saya kan? Tapi memang betul sebenarnya kan. Dia kata kalau kita nak, sebab 2011 ada seorang jemaah haji yang pergi dengan saya pernah cerita dulu, dia tu trainer scuba. Kerja dia latih orang scuba diver. Sebab scuba ni kena latih, dia ada lesen kan, dia ada sijil. Sebab ada orang panik masuk air, dia tak kerti nak menapis kan, guna tong gas tu. Jadi dia ada latihan. Saya tanya anak murid yang scuba diver ni, masa dia pergi haji tu kan, sembang-sembang, saya tanya apa pengalaman paling best sekali masuk laut. Sebelum tu saya tanya, dekat Malaysia ni, ataupun ialah sebab dia pernah diving banyak tempat dalam dunia kan. Saya kata dalam Malaysia ni satu je soalan saya, ada tak ikan jerung kan? Ni macam Australia kan ada white shark apa semua yang bahaya-bahaya kan. Saya kata dekat Malaysia ada tak ikan jerung? Dia kata ada ustaz, tapi bodoh. Saya kata sama macam orang juga saya rasa kan. Jerung bodoh dia kata. Dia bodoh tu maksud dia tak menggigit lah. Dia tak macam kat Australia tu lah. Dia tak ganas sangat kan. Macam kita tengok shark tu. Dia macam shark dudu je lah kan. Jadi manja-manja sikit. Jadi saya kata apa yang best? Dia kata ustaz, saya beritahu ustaz satu je. Scuba ni ustaz terjun dalam, ustaz akan tengok kebesaran Tuhan depan biji mata ustaz, real punya. Kita duduk sini, ujung sana Gunung Kinabalu, depan mata tak, tapi jauh kan, tengok puncak gunung jauh pergi je, nampak kebesaran Tuhan tapi jauh. Yang ini ustaz, ikan melintas depan muka ustaz. Yang kawan yang saya cerita Kuala Subuh, dia kata ustaz, saya pernah tengok satu ikan, biji mata dia ustaz besar ustaz punya penumbuk.
Ustaz rasa ikan tu besar mana? Biji mata dia besar penumbuk, Ustaz. Bapak saya kata besar. Betul ikan ni besar bas ke apa? Tapi memang besar, Ustaz. Biji mata je besar penumbuk, Ustaz. Memang besar. Dia nak tembak pun takut kan, besar sangat kan. Jadi anak murid yang seorang lagi haji ni dia kata, Ustaz, tengok kebesaran Allah depan mata Ustaz. Itu memang real ni Ustaz. Saya kata, apa yang abang pernah tengok? Ikan Ustaz jangan tanyalah macam-macam, batu karang pun macam-macam. Saya pernah tengok gunung dalam laut Ustaz. Gunung dalam laut tu ada gunung Ustaz, bukit. Memang ada kan, sebab tu ada gunung berapi dalam laut tu. Dia kata kalau Ustaz duduk atas balik Langkawi naik ferry tak nampak Ustaz. Ustaz kena turun bawah Ustaz, terjun ke dalam, ada certain area Ustaz akan nampak bukit. Memang cantik. Lagi saya kata, lagi dia kata Ustaz pernah tengok ikan tidur. Saya kata ikan tidur tak pernah. Jamaah tidur masa kuliah biasa tengok. Sebab tak ada orang tidur tu saya cakap tu kan. Jadi dia kata saya biasa tengok masa ikan tidur. Kita pun, saya baru terfikir pula kan, bila masa pula ikan tidur. Kita beli ikan kat akuarium kat rumah tu kan, ikan tu pusing, yang tidur tu ikan. Ikan dalam tu belega je dalam akuarium. Bila dia tidur? Terfikir kat kita kan, bila ikan tidur? Yalah, dia kalau ikut sistem kehidupan dia mesti ada tidurnya, mesti ada tidur kan, macam kita kan, dia mesti ada rehat. Dia kata Ustaz, ada certain ikan ni dia tidur, dia buat buih Ustaz. Dia buat bubble. Dia buat bubble besar ikut saiz badan dia, besar sikit. Dia masuk dalam buih tu. Nampak kuasa Tuhan kan. Dia masuk dalam buih tu dia hanyut. Tu dia tidur Ustaz. Oh macam tu rupanya dia tidur berjalan tu. Kita nasib baik tak tidur berjalan je tu. Lidah hampir rumah sebelah kita. Sampai ke rumah jiran begini kan. Jadi ikan tu dia masuk dalam buih tu, dia tidur. Itu macam dia tidur lah tu. Lepas tu dia hanyut dalam buih tu, dalam bubble tu hidup. Itu dia tidur. Hebat tu Allah Ta'ala buat. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita ni ilmu tak ada. Terus sombong nak. Jangan belagak, jangan rasa hebat sangat, jangan rasa begitu begini. Banyak benda kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu kan. Tak payah ceritalah, dalam handphone kita ni macam-macam kita install, tapi apa pun kita tak tahu kan. Yang sistem sedia ada dalam setting kita punya telefon pun saya rasa kita tak pernah godam pun kan. Yang saya tahu, telefon saya boleh petik gambar, boleh selfie, buat muncung syak dudu tu, lepas tu udah boleh WhatsApp, boleh call, settle lah. Yang lain lantak lah Ustaz. Banyak benda kita tahu kan. Dengan handphone ni 1001 benda kita boleh buat kan, macam-macam. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, apa pun kesimpulan di hujung doa tu tadi, kita mohon, kita minta pada Allah supaya apa pun Allah takdirkan kita sesuatu yang paling terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Hakim Abu Abdillah menyatakan hadis itu adalah sahih. Hadis kita baca tadi itulah doa tu. Baik, daripada Ibnu Mas'ud itu kita sambung insya-Allah pada 2 minggu akan datang. Beberapa hari menjelang Ramadan insya-Allah. 2 minggu akan datang ni 20 hari bulan kalau saya tak silap. Isnin minggu ketiga insya-Allah. Baik. Ada doa. Baik, insya-Allah nanti di hujung kejap lagi kita akan doakan buat Muhammad Alif bin Abdul Aziz yang mengidap sakit buah pinggang stage yang kelima. Sekarang berada di SKL menunggu penderma yang sesuai. Allahu Akbar. Daripada ahli keluarganya. Mohon kesembuhan dan lancarkan segala urusan perubatan dan itulah transplantnya, penggantian itulah insya-Allah. Semoga diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan buat keluarganya juga insya-Allah. Baik, jadi kita tangguh dekat situ daripada Ibnu Mas'ud. Nah, yang tu kita akan sambung biiznillah pada 2 minggu akan datang, mudah-mudahan. Kita doakan yang terbaik sekali lagi untuk sahabat kita insya-Allah sebentar nanti. Dan selamat menyambut Ramadan juga. Kita doakan mudah-mudahan Allah rezekikan kita
sebulan penuh tahun ini untuk mengecapi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa ibu-ibu sekalian, pagi ni saya minta laluan kutipan untuk kompleks Tahfiz Al-Khairiyah Ustaz Farhan, dan juga tabung kebajikan sekali lah, insya-Allah. Baik, yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan terima kasih sekali lagi pada semua ibu-ibu yang hadir dan semua sahabat yang menonton live kita di semua channel pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil bersama, dan kita akan sambung insya-Allah 2 minggu akan datang bismillah. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Isnin yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini ya Allah, di dalam bulan Sya'ban yang Engkau muliakan ini ya Allah, kami mendoakan buat sahabat kami Muhammad Alif bin Abdul Aziz yang sedang mengidap penyakit buah pinggang stage yang kelima ya Allah, agar Engkau mudahkan segala urusan beliau ya Allah. Mudah-mudahan mendapat penderma buah pinggang yang sesuai dalam masa yang terdekat ini ya Allah. Kau lancarkanlah segala pembedahannya ya Allah, dan Kau jadikan buah pinggang barunya itu ya Allah berfungsi dengan sebaiknya ya Allah. Berilah kesihatan yang terbaik buat beliau dan kesabaran kepada beliau dan seluruh ahli keluarganya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.